Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Irfan bin Mokri. Nombor matrik saya 23 DLS 20F 1044 dan beberapa rakan saya iaitu Muhammad Faris Fikri bin Masud, Muhammad Hafiz Akmal bin Rosdi dan Haswin anak lelaki Sudes Kurmar dari kelas FAI akan membentangkan tentang business plan. Untuk company and product service, nama company yang didaftarkan adalah Universal Mask Sedan Berhad. Company menjual face mask dan provide many types of colour, which is hitam, putih, biru dan juga purple. Faktor kenapa kami jual mask sebab during pandemic people are seeking for some quality face mask in low rate. Pada masa sama yang juga company provide delivery service dan juga charge of delivery based berdasarkan jarak kilometer. Company established because easy to target customer since virus COVID-19 spread, and it's one of effective strategy and can assist government Malaysia to reduce COVID-19 spread at Malaysia. Company located di Bandar Seri Putra, Kajang, Selangor dan company known as a partnership. Untuk purpose of business plan, yang pertama adalah ensure the implementation of business running with full dedication regular. Yang kedua adalah to get the capital loan with tekun sebanyak RM50,000. Dan yang terakhir adalah company focus on customer service and also financial. Untuk partnership, kita ada 4 orang partner. Yang pertama adalah Hafiz Akmal sebagai general manager, skill, good teamwork, experience, salesman, qualification dari segi UPSR, PT3, SPM dan juga diploma. Yang kedua adalah Haswin anak lelaki Sudes Kurmar sebagai financial manager, skill understanding with any type management, pengalaman Shopee warehouse dari segi qualification UPSR, PT3, SPM dan juga diploma. Yang ketiga adalah Muhammad Afiq Irfan bin Mokri, role dia dari dalam marketing manager, skill knowledge Excel, Word dan juga PowerPoint, experience seller dan juga shopkeeper, qualification seperti UPSR, PT3, SPM dan juga diploma. Dan yang terakhir adalah Muhammad Faris Fikri bin Masud sebagai operating manager, dan skill dia can do paperwork and expert in English. Experience dia adalah dropshipper dan juga salesman. Qualification dia UPSR, PT3, SPM dan juga diploma. Selamat sejahtera semua. Nama saya Ashwin lelaki Sudes Kurmar. Nombor matrik saya 23 DLS 20F 1064. Saya akan membentangkan tentang market analyze. So market analyze dia mengandungi beberapa elemen. So first yang saya akan membentangkan tentang market segmentation. So ia merangkumi beberapa individu iaitu resident iaitu penduduk yang bertinggal di kawasan Bangi, area Bangi, dan juga ini government sector dan juga pihak swasta. Selain itu market segment tu kita boleh divided dan dibahagi pada beberapa individu yang saya kata tadi. Contohnya sebagai keluarga, family, pelajar dan juga pekerja yang sedang bekerja di area Bangi tersebut. Dan juga ikut angka market size, iaitu adalah sebanyak 47,411 orang yang bekerja di kompleks iaitu di area Bangi. So the market size ikut pekerja adalah sebanyak yang angka saya tadi tu, iaitu 47,411 orang. Dan juga Universal Mask Company juga iaitu identify beberapa market share, iaitu contohlah market share sebagai kompetitor. So market share adalah contoh seperti Alpro Pharmacy, Next Stage Pharmacy, Universal dengan Handmade by the Chupis. So ini adalah market share yang berdasarkan dalam industri yang sama, itu yang provide mask. So itu adalah sebagai market analysis. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang target market. So, ini adalah elemen yang penting.
So Universal Mask dia membuat target customer pada beberapa golongan, iaitu dewasa sama ada perempuan atau lelaki, dan juga kanak-kanak. Okey, kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke atas tu, mereka boleh bebas boleh memakai produk kami, dan juga Universal Mask juga mempunyai tempat strategi yang best dan juga mantap. Contohnya kawasan kami yang dipilih itu adalah yang berdekatan dengan penduduk di area Bangi, dan juga contohnya lah bagi untuk kanak-kanak yang belajar dekat sekolah menengah dan juga sekolah menengah dan juga primary school. So ialah salah satu tempat yang strategi juga untuk murid-murid yang contohnya macam murid-murid yang berbilangan banyak tu, so boleh guna produk kami. So ia adalah satu strategi yang baik juga, yang dikategorikan bahawa strategi place strategi. Dan juga Universal Mask juga berprovide tu, iaitu macam mengadakan atau menjual produk yang mask yang berbagai warna dan juga kualiti yang better. Contohnya dalam mask tu ada beberapa layer, yang layer itulah adalah konten elemen yang penting bagi mask yang best, bagi mask yang berkualiti tinggi. So yang 4 layer yang khas, yang itu special adalah mask adalah yang merupakan mask yang special bagi mask yang unik bagi Universal Mask. Dan juga 6 tahun kanak-kanak yang usia 6 tahun lebih tu bebas boleh menggunakan produk kami. So yang elemen yang saya cakap ni adalah bagi target market yang ia membantu untuk pada Universal Mask untuk mencapai goal mengikut target market. Okey, sebagai third part, saya akan membentangkan tentang competitive advantage, iaitu advantage bagi kompetitor. Okey, Universal Mask juga mempunyai persaingan, iaitu competitors contoh sebagai Alpro Pharmacy, Next Stage Pharmacy dan juga Handmade by Jupis. Okey, so saya akan membentangkan dekat sini, saya akan membentangkan tentang advantage bagi kompetitor. So first of all, advantage bagi Alpro Pharmacy adalah sebagai mereka mempunyai tahap promotion skill yang baik, dan juga better manage, dan juga mempunyai better management dari segi pengurusan. Dan juga bagi untuk next stage pharmacy pula, mereka mempunyai quality material, iaitu macam raw material, bahan produk material yang baik, iaitu dalam berkualiti tinggi, berkualiti baik, dan juga mempunyai strategi place yang mantap. Seterusnya, bagi untuk Handmade by the Chupis adalah mereka mempunyai mempunyai sales, contohnya macam mereka menjual mask dalam cheap price. So ini adalah cara untuk menarik banyak pelanggan, dan juga mereka mempunyai unlimited stocks. So ini adalah daripada competitive advantage. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang promotion dan juga sales. So Universal Mask membuat promotion dan juga sales yang tinggi berbanding dengan normal days, iaitu pada hari perayaan, contohnya macam hari raya, dan juga time clearance stocks. So time itulah mereka membuat banyak skill dan juga banyak promotion, contohnya macam free delivery, 20% discount, dan juga kadang-kadang mereka juga buat 50% discount. So ini adalah strategi yang baik juga untuk menarik ramai pelanggan untuk untuk membuat clear stock, dan juga meninggikan sales yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Akmal bin Rosdi. Nombor matrik saya F1060. Saya akan membentangkan tentang operational plan. Untuk objektif operational plan Universal Mask adalah, yang pertama, provide customer with highest quality mask. So kami akan
memberi emas yang berkualiti tinggi kepada customer, dan seterusnya ensure business run smoothly and successfully. Kami akan pastikan bisnes kami berjalan dengan lancar dan smooth lah. Dan seterusnya achieve organisation objective. So kami akan berusaha untuk mencapai objektif kami, organisation kami punya objektif lah. Seterusnya, ensure all customer are completely satisfied the product. Seterusnya, untuk company operational business, kami mempunyai tandas dan pantry, stock, office, dan untuk bahagian hadapan pula mempunyai 2 sofa, dan seterusnya rak untuk face mask lah. Dan company business hour kami adalah pada hari Isnin sehingga Jumaat. Kami buka pada 9.30 hingga 6.30, dan kami bercuti pada Sabtu dan Ahad. Ini merupakan startup expenses kami. Expenses for every month. Raw material kami plastic bag, price per unit RM1, quantity 100 dan total cost 100. Dan seterusnya mask, price per unit RM3, quantity 200 dan total cost 600. Dan stiker, seterusnya stiker per unit 50 sen, quantity 100.5 dan total cost RM75. Dan total untuk semua sekali adalah RM775. Seterusnya expenses for 3 years. Ini merupakan kami punya expenses selama 3 tahun ni, iaitu setiap bulan akan ada peningkatan lah untuk tahun pertama, untuk tahun kedua dan untuk tahun ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Fikri bin Mas'ud. Nombor saya adalah 23 DLS, 20F dan 1006. Hari ini saya akan bersambung dalam bahagian business plan, iaitu bahagian financial plan, iaitu kita boleh lihat ada empat ciri-ciri financial plan, iaitu project implementation cost, pro forma cash flow statement, pro forma income statement dan juga pro forma statement of the financial position. Okey. Seterusnya kita akan sambung pada kita punya project implementation cost dan juga source of finances. Okey, di sini kita boleh lihat fixed asset kami adalah total sebanyak RM48,950, iaitu kami menggunakan furniture sebanyak RM7,000, renovation kedai kami adalah sebanyak RM10,000, signboard yang kami gunakan adalah sebanyak RM2,000, office table RM3,000, komputer RM5,000, printer RM2,550, and conditioner kami mengambil sebanyak 2 unit, iaitu sebanyak RM10,000, cook water iaitu sebanyak RM2,550, cashier table sebanyak RM3,000 dan juga dining table set beserta refrigerator adalah bersamaan RM1,500 dan juga RM2,350. Okey, total di situ adalah sebanyak RM48,950 bagi seluruh fixed asset kami. Okey, seterusnya working capital kami setiap bulan adalah sebanyak RM12,732.50. Okay. Registration kami adalah sebanyak RM700 dan juga deposit untuk setiap bulan adalah sebanyak RM900. Okay. Total semua sekali adalah sebanyak RM62,382.50. Okay. Di sini kami membuat loan sebanyak RM50,000 dan juga cash in hand kami adalah sebanyak RM12,382.50. Seterusnya kita akan sambung pada kita punya project implementation cost dan juga source of finances. Okey, di sini kita boleh lihat fixed asset kami adalah total sebanyak RM48,950, iaitu kami menggunakan furniture sebanyak RM7,000, renovation kedai kami adalah sebanyak RM10,000, signboard yang kami gunakan adalah sebanyak RM2,000, office table RM3,000, komputer RM5,000, printer RM2,550, and conditioner kami mengambil sebanyak 2 unit, iaitu sebanyak RM10,000, cook water iaitu sebanyak RM2,550, cashier table sebanyak RM3,000 dan juga dining table set beserta refrigerator adalah bersamaan RM1,500 dan juga RM2,350. Okey, total di situ adalah sebanyak RM48,950 bagi seluruh fixed asset kami. Okey, seterusnya working capital kami setiap bulan adalah sebanyak RM12,732.50. Okey, registration kami adalah sebanyak RM700
dan juga deposit untuk setiap bulan adalah sebanyak RM900. Okey, total semua sekali adalah sebanyak RM62,382.50. Okey, di sini kami membuat loan sebanyak RM50,000 dan juga cash in hand kami adalah sebanyak RM12,382.50. Kita kembali, kita akan berterus lagi dengan pro forma income statement. Okey, di sini kita akan buat sebanyak 3 tahun seperti biasa. Iaitu pada tahun pertama kita boleh tengok pada income statement, iaitu sale sebanyak RM73,920 dan opening stock pada tahun itu adalah sebanyak RM15,900. Okey, di sini kita boleh lihat total gross profit, iaitu setelah ditolakkan dengan closing stock, telah mendapat RM58,020. Okey, di sini kami selepas RM58 kami perlu membayar administrative expenditure, marketing expenditure, operational expenditure, financial expenditure dan juga other expenditure. Okey, total bagi operating expenses adalah sebanyak RM57,796.20. Selepas itu ditolakkan dengan gross profit, total net profit iaitu sebelum tax adalah sebanyak RM2,223.80. Manakala tax kami tidak dikenakan, iaitu maknanya accumulate net profit kami adalah sebanyak RM2,223.80, iaitu kami sebagai profit di situ. Okey, seterusnya kita boleh tengok pada tahun kedua, gross profit kami berjumlah sebanyak RM66,900, sale kami sebanyak RM97,200 dan ditolakkan dengan closing stock RM30,300. Okey, dapatlah total gross profit sebanyak RM66,900. Okey, seterusnya total operating expenses adalah sebanyak RM47,796.20 dan dibandingkan kurang tidak kurang, iaitu kurang RM10,000 daripada expenses, iaitu daripada total operating expenses pada tahun pertama, dan baki kami adalah sebanyak RM19,103.80. Okey, seterusnya RM190 net profit after tax adalah sebanyak RM19,103.80 dan ditambah dengan pada baki yang tahun lepas kami mendapat total RM19,323.60. Okey, mari kita lanjut kepada tahun ketiga. Tahun ketiga kita punya sale adalah sebanyak RM114,480 dan juga opening stock kami adalah sebanyak RM444,700. Closing stock kami sebanyak RM44,700, sama seperti opening stock, dan ditolakkan dapatlah gross profit sebanyak RM69,780. Okey, di sini kami pilih total operating expenses adalah sebanyak RM48,816.20. Meningkat sedikit daripada expenses daripada tahun lepas. So apabila ditolakkan, kami telah berjaya mendapat net profit kami adalah sebanyak RM20,963.80. Kami tidak dikenakan tax juga pada tahun ketiga, dan net profit kami after tax adalah sama seperti yang tadi, RM20,963.80, dan total profit adalah sebanyak RM19,023.60 dan juga total RM40,201.40. Okey, itu saja bagi income statement. Lepas ini kita akan sambung seterusnya kepada yang terakhir, iaitu pro forma financial position. Mula kita akan sambung dengan pro forma statement financial position. Okey, di sini kami buat seperti biasa selama 3 tahun, dan fixed asset kami dan current asset lah, iaitu sebanyak RM48,950 selama 3 tahun, tidak berubah dan tidak menurun. Okey, seterusnya cash in hand in bank kami adalah sebanyak pada tahun pertama RM179.23, manakala tahun kedua RM30,745 dan juga pada tahun ketiga RM45,428.20. Okey, deposit kami selama 3 tahun adalah kekal, iaitu sebanyak RM900 saja, dan total asset kami total aset sebanyak RM67,773 bagi tahun pertama, RM80,565, 60% pada tahun yang kedua, RM95,278, 20% pada tahun yang ketiga, iaitu 2024. Okey, seterusnya capital kami tidak berubah, iaitu sebanyak RM12,382.50 selama 3 tahun. Accumulated profit RM223.80.
RM19,327.60, RM40,291.40. 50 manakala term loan kami selama 3 tahun adalah sebanyak RM55,167, RM66.70, RM48,885 bagi tahun yang kedua, dan juga RM42,604 3% pada tahun yang ketiga. Total equity dan liability kami adalah sebanyak RM67,773, RM80,565 60% bagi tahun kedua, dan juga RM92,278 20%. Maknanya diseimbang dengan total asset dan juga total equity dan liability. Itu saja bagi saya untuk pro forma income statement of financial position. Hello, okay, kita akan slide yang terakhir, iaitu conclusion pada slide ini, iaitu saya Universal Mas saya berharap agar company Universal Mas dapat menuju ke arah future lah, maknanya dapat menempuh pelbagai rintangan pada masa depan. Iaitu seterusnya company goal, iaitu syarikat ini punya visi dan misi, iaitu untuk menjana lagi keuntungan dalam industri inilah. Okay, seterusnya kami ingin mendemonstrate kami punya ability untuk meniaga dan ambil responsibility, itu tanggungjawab untuk memastikan produk kami berjaya dijual di dalam Malaysia dan juga di luar pasaran Malaysia. Okey, kami merancang untuk menghasilkan lagi emas tersendiri dan juga menghasilkan better quality, iaitu kualiti yang terbaik untuk emas kami, dan juga kami akan menjadikan desainnya lebih cantik dan juga lebih unik pada masa akan datang, dan pelbagai lagi fungsi lain untuk emas itu. Okey, dan juga kami akan mengatungi dalam masa meniaga juga, kami akan mematuhi segala peraturan yang ada dan juga tidak melanggar mana-mana law. Okay, itu saja bagi conclusion. Okay, terima kasih atas sudi mendengar presentation ini. Ikhlas daripada saya. Sekian, terima kasih.